Selamat pagi, cikgu harap kamu semua sihat. Okey, hari ini kita akan pergi kepada bahagian yang terakhir untuk bab nisbah kadar kadaran, iaitu perkaitan antara nisbah kadar kadaran dengan peratus, pecahan dan perpuluhan. Okey, so jadi kita tengok pada contoh dalam sebuah kelas, nisbah bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki 3 nisbah 2. Okey, cari peratus murid perempuan. Jadi, kali pertama kalau soalan macam ni yang ada ayat-ayat, kamu kena baca 2-3 kali. Okey, kali pertama baca sekali dulu. Okey, so jadi apa yang kita nak buat ialah kita dah baca soalan tadi, so cari peratus perempuan. Okey, kita baca balik nisbah bilangan murid perempuan sebut dulu kepada murid lelaki. Jadi 3 nisbah 2 ni merujuk kepada, ulang balik, repeat balik soalan, baca supaya jelas. Okey, nisbah bilangan perempuan. Jadi 3 ni perempuan, 2 ni lelaki. Cari peratus murid perempuan dalam kelas tu. Jadi semua dalam kelas tu kalau kita campur 5 orang. Okey, kalau kita campur semua 5 orang. Jadi pelajar perempuan 3 daripada semua ialah 5. 5 bahagian. Nak cari peratus, kita darab 100%. Okey, kamu tekan kalkulator. Kamu dapatlah jawapan dia ialah 60%. Okey, cikgu ulang. Dia suruh cari peratus murid perempuan. Nisbah tadi 3 nisbah 2, dia sebut dulu perempuan, lepas tu baru lelaki. Jadi 3 ni untuk perempuan, 2 ni untuk lelaki. Kita campur, kalau kita campur semua 2 bahagian ni, pelajar lelaki perempuan, 3 campur 2 jadi 5. Dia nak peratus pelajar perempuan. Jadi perempuan 3 daripada semua sekali 5, darab 100%. Itu saja. Dapat jawapannya 60%. Senang kan? Okey, sekarang kita kena baca contoh berikutnya. Contoh ni ada dalam buku teks juga. Sama macam yang tadi. Muka surat. Muka surat 94. Kalau kamu nak buat rujukan lah. Sama dengan yang tadi. Okey. Zakaria seorang murid berjimat cermat. Dia menyimpan 30% daripada wang saku yang diterimanya setiap bulan. Okey, Zakaria simpan 30%. Cari nisbah wang simpanan kepada. Selalunya kalau kepada ni nisbah lah jumlah wang saku diterimanya. Okey, jadi berapa wang saku yang disimpan? 30% ialah wang saku. Dia nak nisbah apa? Simpanan. Baca balik. Nisbah simpanan kepada ni titik tindih ni wang saku. Wang saku yang diterima. Kalau kamu baca, kita tulis tadi wang saku saja kan? Okey, so jadi wang menyimpan. Jadi yang wang saku ni salah lah. Wang saku tu maksudnya mak ayah bagi duit, tu namanya wang saku. Tapi dia kata wang menyimpan 30% daripada wang saku. Jadi ini bukan wang saku. Dia ialah, kita pada ialah simpanan. Kamu baca balik kalau kamu confuse. Sejak saat ni cikgu tulis wang saku, tu adalah salah. 30% wang simpanan. Okey, simpanan nisbah wang saku yang diterima. Jadi, kamu nak tahu kamu punya wang saku 30%. Okey. Jadi, bermaksud kita ada 100% kan? Jadi, wang simpanan ialah 30%. Wang saku ialah semua sekali. Jadi, ialah 100%. Okey, wang simpanan cikgu ulang 30%. Wang saku yang diterima hari-hari, jumlah dia mestilah 100%. Okey, kalau macam ni, cikgu ada sebelum ni nisbah, kita kalau boleh kecil, kita perkecil.
Okey, di sini 30 ni 100, kita boleh bagi sifar 10. 100 pun boleh bagi sifar 10. Hasil dia 30 bagi 10 dapat 3. 100 bagi 10 dapat 10. Inilah nisbah yang paling kecil dan ringkas. Okey. Kita teruskan contoh yang lain. Okey, contoh ni adalah pada muka surat 95. Okey, so jadi tentukan peratus. Oh, dia nak peratus. Baca awal-awal pun dah faham dah. Dia nak peratus. Setiap kuantiti berikut mengaplikasikan konsep kadaran. Okey, kamu kena ingat konsep kadaran. Okey, sebuah dia nak peratus lah. Ingat nak peratus. Okey, kita nak jawab soalan A dulu. Okey, sebuah kotak mempunyai 8 utas ribbon. 2 daripadanya warna biru. Apakah peratus ribbon biru dalam kotak itu? Okey, dalam sebuah kotak baca balik, ada kurang faham cikgu pun baca kali kedua. Okey, sebuah kotak ada 8 utas ribbon. 2 daripadanya biru. Apakah peratus ribbon biru? Jadi nak peratus ribbon biru. Semua sekali, semua ribbon ada berapa bahagian? 8. Yang biru ribbon tak apa, terbalik pun tak apa, yang penting kamu tu biru ribbon ada 2. Jadi nak peratus ialah peratus warna biru, ribbon biru, jadi 2 ribbon biru semua sekali. Kalau nak cari peratus, bawah dia mesti per semua sekali darab dengan 100%. Okey. Okey, kamu tekan kalkulator, apa hasil dia ialah 25%. Okey, ini adalah cara kita kira biasa, tapi soalan dia kata apa? Apakah peratus ribbon? Dia suruh nak guna unsur ini dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Okey, kamu kena ingat konsep kadaran maksudnya dia ada macam sama dengan tengok balik rujuk. Kita dah belajar konsep unitari, konsep Arab silang dan konsep kadaran. Okey, jadi cara ni tak berapa betul, tapi kita dah dapat jawapan dia 25. Okey, so kalau cikgu tunjukkan konsep kadaran. Okey, cara dia macam ni. Peratus. Kalau kita nak cari peratus, maksudnya X per 100. Okey, kita tahu ribbon biru kita ialah 2. Semua ribbon ialah 8. Cara tulis macam ni lah baru namanya konsep kadaran. Okey, jadi kat sini kita guna darab silang juga. X kali 8. X kali 8, 8X. Tu 100 darab dengan 2. Ni 200. X sama dengan 200. Bagi 8. Okey. So dapatlah jawapan dia ialah tetap juga 25%. Okey, jawapan sama, tapi yang ini dia suruh guna, kita gunalah sebab ini tak ada bentuk kekadaran ni. Ni kalau yang atas ni, minta maaf, yang atas ni tak ada konsep kadaran, jadi kita guna konsep yang ada penulisan ni yang ada sama dengan bentuk nisbah yang telah ditukarkan pecahan. Okey, ada bentuk kadaran iaitu dia ada sama dengan, dia ada bentuk pecahan di mana nisbah ditukarkan kepada pecahan sama ada belah kiri ataupun belah kanan. Itu dinamakan konsep kadaran. Jadi yang cara yang pengiraan ni tak salah. Tapi kalau soalan dia minta jawapan peratus, kita boleh terima yang ni. Tapi kalau dia nak konsep kadaran, bawah lah. Okey. So jadi kita tak habis lagi soal B. Puan Johanna mempunyai RM300. Dia membelanjakan RM15 untuk tabung pengangkutan. Apakah peratus wang yang dibelanjakan? Jadi dia nak peratus wang yang dibelanjakan. Okey, wang yang dibelanjakan per dengan jumlah wang yang dia ada. Okey, so cikgu ulang balik. Bila kita nak cari peratus, maksudnya mesti per
Apa yang peratus yang kita nak cari mesti bawah dia berseratus. Okey, dia belanja RM15 daripada 300. Okey, ini bentuk kadaran. Okey, so jadi kalau kita belajar bentuk kadaran, kalau macam ni tak celus kan? Cikgu boleh. Okey, kita buat sambung. Ini kita boleh buat macam mana? Yang lebih mudah. Buat macam mana? Okey, so jadi 100 kali 3, 300 kan? Jadi 300 nak dapat 100 bahagi 3 kan? Jadi 15 ni kita bagi 3 dapat sini. Okey, 15 bagi 3 dapat 5. Okey, kita cek. 5 X ni sama dengan 5. Sebabnya X ni sama dengan 5. Sebabnya 100 darab 3 dapat 300. Jadi kalau X ni 5, 5 mesti darab 3 sama dengan bawah. 5 kali 3, 15. Okey, so siap. Macam ni pun boleh. Okey, last one. Okey, yang terakhir, contoh yang terakhir ialah pada muka surat 96. Okey, ni ayat dia panjang. Okey, kamu kena biasakan ayat yang panjang-panjang sebab dah skor menengah. Dalam satu karnival, Encik Rosli memilih sehelai kemeja dari satu rak yang dipamerkan tanda harga potongan 45%. Okey, dia beli baju kemeja. Kalau soalan panjang-panjang ni kamu kena gariskan ayat yang penting-penting. Dia kata beli kemeja, potongan dia 45%. Harga asal kemeja itu, harga asal dia 85. Apabila Encik Rosli mengimbas kod harga kemeja itu, pengimbas menunjukkan RM57.8. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, tentukan sama ada peratus diskaun sepadan dengan peratus potongan yang dipamerkan. Beri penjelasan bagi jawapan kamu. Okey, so jadi beli kemeja kan 45%. Harga dia RM85. Jadi kalau kita belajar peratus kan, berapa peratus kita bupi per dengan 100% sama dengan harga asal bawah mesti asalnya RM85. Harga yang dia beli ialah RM57. Harga dia bayar ialah RM57.8. Jadi kita buat darab silang. P kali 85, 85. P RM57.8 darab 100 jadi RM5,780. Ubah titik saja. Okey, P sama dengan 5780 bahagi 85. Sebab ni kan darab 85. P ni 85 darab P. Okey, 15 sini dibahagi. Okey, tekan kalkulator dapatlah 65. So, berdasarkan ini harga jualan 68%. Dia dapat diskaun 45%. Jadi kalau diikutkannya peratus diskaun yang diterima 100% tolak 68% jadi 32%. Kan baca balik soalan ni. Dengan mengaplikasikan konsep kadaran, okey kita dah buat bentuk macam ni, ada sama dengan, ada pecah belah kiri belah kanan, aplikasi daripada konsep nisbah. Okey, dah clear kan bentuk kadaran. Tentukan sama ada peratus diskaun diterima sepadan dengan potongan yang dipamerkan. Potongan yang dipamerkan 45%, tapi dia hanya dapat 32%. Lepas tu dia suruh bagi penjelasan yang mencakaplah peratus diskaun yang diperoleh adalah kurang dari peratus potongan
yang dipamerkan pada tanda harga. Okay, kalau dia bagi penjelasan, dia suruh beri penjelasan, kita tulis panjang sikit lah. Tapi kalau boleh ringkas lah. Tapi asalkan pemeriksa faham. Okey, itu saja bab kita kali ni. Cikgu bagi soalan untuk latihan. Terima kasih.